Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam tazkirah ringkas ini insya-Allah. Dan tajuk yang kita akan kupas pada kali ini adalah tajuk bab berkenaan dengan menjaga lisan. Sebab apa? Disebabkan lisan inilah yang membawa kita ke dalam syurga ataupun membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yadkhulun nar al-jawf wal fam. Kebanyakan mereka ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka adalah disebabkan dengan lidah. Dua lubang, yakni yang pertama lidah ataupun mulut, yang kedua adalah kemaluan, yakni dengan melakukan zina. Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Kitab tasawuf bab berkenaan dengan pada menyatakan lisan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan lurus keimanan seseorang hamba itu sehingga lurusnya pula pada hatinya, dan tidak lurus hatinya sehinggalah lurus pada lidahnya. Dan seseorang itu tidak akan masuk ke dalam syurga selagi tetangganya belum aman daripada kejahatannya. Sebabnya dalam satu kisah yang kita maklum bahawasanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawanya seorang jiran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat amal ibadahnya, puasanya, membaca Al-Quran, solat qiyam, tetapi pada siang hari adalah disuka menyakiti hati jirannya. Maka Nabi SAW menyebut dia merupakan salah seorang daripada penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita doakanlah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada tergolong seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, buat kebaikan tetapi dimasukkan dalam neraka disebabkan dosa yang berpunca daripada lidah. Baik, kita lihat lagi apa yang disebutkan di dalam kitab, apa yang disebut oleh musannif ini. Sesungguhnya lidah itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan agar kita menggunakannya untuk membaca Al-Quran, mengajar ilmu dan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkatakan perkara yang baik-baik dan sebagainya. Dan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat lidah itu adalah dengan kita menjaganya daripada mengatakan perkataan yang keji, berdusta, mengumpat, mengadu domba, memfitnah dan sebagainya. Mana lidah ini digunakan untuk kebaikan, gunakan sebaik-baiknya untuk zikrullah, gunakanlah untuk gunakan lidah ini untuk apa? Mencari kebenaran, menegakkan keadilan, supaya apa? Dengan lidah ini akan bawa kita dalam syurga. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kaffa lisanahu satarallahu azza wa jalla auratah wa man malaka 'adabahu waqahu Allah azza wa jalla 'adabah wa man i'tazara ila Allah azza wa jalla qabila uzrah. Sesiapa yang memelihara lidahnya, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menutup kecelaannya. Sekali lagi, sesiapa yang memelihara lidahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup kecelaannya. Sesiapa yang menahan kemarahannya, Allah akan melindunginya daripada seksanya. Sesiapa yang menyatakan keuzuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima keuzurannya itu. Kecelaan pada lisan itu ada banyak. Dalam kitab Mau'izatul Mu'min karangan Al-Imamul Ghazali menyebutkan ada 20 bencana
yang akan menimpa lisan manusia. 20 bencana yang akan ditimpa disebabkan lisan. Antaranya ialah berbantah-bantah, kemudian memperolok-olokkan perkataan. Pertama, berbantah-bantah. Yang kedua, memperolok-olokkan perkataan. Yang ketiga adalah mengumpat. Kemudian memuji, dan seterusnya adalah berdusta. Ini di antara 20 bencana, sebahagian daripada 20 bencana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baik, kemudian kita lihat lagi hadis Nabi SAW. Thalathun man kunna fi fahuwa munafiq, wa in sama wa salla wa hajja wa i'tamara wa za'ama annahu muslim, man idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Adapun tanda-tanda orang munafik tu ada 3, kata Nabi. Walaupun dia berpuasa, dia bersolat, menunaikan haji dan umrah, dan dia mengaku bahawasanya dia adalah seorang muslim, apabila dia berkata-kata dia akan berdusta, apabila dia berjanji dia akan mungkir, dan apabila diberikan amanah dia akan khianat. Dalam hadis yang awal dia bagi tahu dah, walaupun puasa, walaupun bersolat, walaupun menunaikan haji, walaupun dia mengaku aku ni orang muslim, tetapi nak kenal orang munafik ni apa? Bila dia berkata, bila dia bercakap dia dusta, bila dia berjanji dia mungkir, bila dia diberikan amanah dia khianat. Kita doa supaya kita dijauhkan seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik, kita lihat kisah Luqmanul Hakim. Kisah Luqmanul Hakim yang pernah disuruh untuk menyembelih seekor kambing dan diminta supaya diberikan kepada tuan kambing itu sebaik-baik apa yang ada pada kambing tersebut. Maka dia memberikan apa dia beri? Dia berikan hati dan juga lidah. Kemudian pada hari yang lain pula disuruh Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing lagi oleh orang yang sama, dan diminta untuk diberikan kepada tuan kambing itu anggota yang terbusuk. Yang pertama tadi yang terbaik, yang kedua yang terbusuk. Maka Luqman pun menyembelih kambing tersebut dan diberikan kepada tuan kambing itu hati dan lidah. Maka hairanlah si tuan kambing itu, lalu bertanya kepada Luqman, mengapa engkau berikan hati dan juga lidah daripada hal seburuk-buruk anggota, sedangkan sebelum ini aku meminta sebaik-baik anggota? Juga engkau berikan hati dan lidah. Jawab Luqman, dalam badan tidak ada yang lebih baik daripada anggota ini jika ia baik, dan tidak ada anggota yang lebih busuk daripada kedua-duanya apabila ia rosak dan juga busuk. Ini banyak kali kita lihat dalam hadis Nabi SAW menyebut dalam satu jasad itu kalau baik ada seketul daging, kalau baik baiklah, kalau busuk busuklah, maka ala wahyal qat, maka ketahuilah bahawasanya segumpal daging ataupun segumpal darah itu dinamakan sebagai hati. Kemudian kita melihat lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah As-Saqafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku akan sesuatu yang aku pegang teguh. Lalu Rasulullah SAW khabarkan kepadaku akan sesuatu yang akan aku pegang teguh. Lalu Rasulullah SAW menjawab, katakanlah Tuhanku Allah, kemudian kamu berpendiam teguh yang istiqamah. Dan aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang lebih engkau takuti padaku? Rasulullah SAW lalu mengambil lidahnya seraya berkata ini. Nabi pegang lidah ini, Nabi kata yang paling bahaya inilah senjata paling bahaya, iaitu lidah. Lebih tajam daripada pedang. Baik, kemudian daripada At-Tabrani dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa dia berada di atas bukit Safa membaca talbiyah seraya mengatakan, wahai lidah, katakanlah yang baik, nescaya engkau beruntung. Diamlah daripada yang jahat, nescaya engkau selamat sebelum engkau menyesal. Lalu orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tadi, wahai ayah Abdul Rahman, adakah ini engkau katakan sendiri ataupun engkau dengar daripada orang lain? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, tetapi aku mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda bahawa kebanyakan dosa anak Adam itu adalah pada lidahnya. Kemudian sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengar banyak hadis yang menerangkan bahawasanya tentang perihal lidah ini yang boleh membawa kesejahteraan, membawa kepada syurga, membawa seseorang itu hebat adalah disebabkan lidahnya. Petah berkata-kata,
tetapi boleh bawa terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kehinaan kepada diri juga disebabkan kerana lidah. Itu sebab apa? Ala kulli hal, hati itu perlu dibersihkan. Sentiasa dibersihkan hati itu, sentiasa istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam perkataan kita ni kadang-kadang ada yang menyinggung kepada orang lain tanpa kita sedari. Itu sebab apa kita dinasihatkan untuk sehari itu 100 kali untuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, supaya apa? Allah Taala ampunkan dosa kita apabila kita berkata-kata. Itu sebabnya lebih baik daripada diam itu lebih baik daripada berkata-kata. Seperti mana hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka falyakul khairan, katakan yang baik ataupun lebih baik. Dia senyap. Baik, yang terakhir sebelum kita tutup tazkirah kita ini, bila sebut mengumpat, mengatakan hal orang yang lain adalah sifat yang tercela dan juga terkeji, tetapi dalam beberapa hal ia dibenarkan. Dalam beberapa hal ia dibenarkan. Misalnya, yang pertama, apabila berlaku penganiayaan dan diadukan kepada hakim, maknanya kita kena cerita keburukan orang tu. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila meminta bantuan untuk mengembalikan seseorang yang derhaka kepada Allah dengan jalan kebenaran dan juga kebaikan. Yang ketiga, ketika meminta fatwa daripada hakim dengan memisalkan perbuatan seseorang. Yang keempat, mengingatkan seseorang Muslim itu akan bahaya kejahatan, maka harus dia memberi contoh dengan merujuk kepada peribadi seseorang. Yang kelima, apabila seseorang itu terkenal dengan gelaran tertentu, misalnya digelar tempang ataupun hitam dan sebagainya, kerana ia memudahkan untuk orang mengenalinya. Ini orang kata memang orang kenal dengan nama apa? Contoh nama Jamal. Contoh apa? Jamal tempang ke apa, supaya dia dikenali dan dia pun tidak marah dengan gelaran tersebut. Dengan syarat dia pun tak marah. Yang keenam, apabila seseorang bermegah dengan kefasikan yang dilakukan, maka harus dilemparkan umpatan kepadanya agar dia dengar dan menyadari kesilapannya. Jangan bangga sebab apa buat perbuatan yang tidak senonoh, bala Allah tak turun. Jangan kita meminta bala Allah ataupun musibah. Sebab bila dah terkena besok, tak boleh nak berpatah balik, menyesal buat selama-lamanya. Jadi insya-Allah cukup sekarang itu sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.